Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak pelajar sekalian? Ustazah mengharapkan semua dalam keadaan sihat walafiat, sentiasa bersyukur dengan nikmat iman dan Islam, sabar dan redha dalam menempuhi segala ujian kehidupan, sama ada susah maupun senang. Alhamdulillah, insyaAllah hari ini kita akan berkongsi pelajaran pendidikan Islam tingkatan 3, bahagian akidah, bertajuk beriman kepada hari akhirat. Daripada beberapa keping gambar yang saya kongsikan sebentar tadi, ianya hanyalah satu imajinasi manusia yang hakikatnya tidak dapat kita gambarkan. Bagaimanakah keadaan hari kiamat? Bagaimanakah kucar kacirnya manusia dan segala isi bumi ini apabila langit jatuh, apabila laut bergelora sekuatnya, apabila bumi hancur berlipat-lipat. Tetapi sebagai umat Islam, kita memang wajib beriman bahawa hari kiamat pasti akan tiba, pasti akan berlaku. Janji Allah tidak akan dimungkiri. Para pelajar yang Ustazah kasihi sekalian, apakah yang dapat kita fahami daripada perkataan beriman kepada hari akhirat? Seperti yang kita sedia maklum, iman bermaksud yakin, percaya akan adanya suatu hari kehancuran seluruh alam semesta. Kemudian kita dibangkitkan semula secara kekal untuk menerima pembalasan yang Allah janjikan, sama ada di syurga ataupun neraka. Para pelajar sekalian, bagaimanakah kita boleh meyakini perkara gaib yang tidak dapat kita lihat dengan mata kasar? Tentunya dari nakli yang kita ambil daripada Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. صدق الله العظيم. Yang bermaksud, wahai orang yang beriman, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Sesiapa yang ingkar kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya dan hari kemudian, maka sesungguhnya telah sangat jauh mereka ini tersesat. Surah An-Nisa ayat 136. Kemudian kita beralih kepada dalil akli. Dalil akli ialah rasional dan pengetahuan dasar yang ada pada setiap manusia secara matang. Okey, dalil akli bagi beriman kepada hari akhirat ialah setiap sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala ialah makhluk. Setiap makhluk akan binasa. Inilah sifat bumi. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala
bersifat baqa', yakni kekal abadi. Seterusnya kita lihat kronologi peristiwa menjelangnya kiamat. Amalan manusia menyebabkan dosa dan pahala ini ialah apa yang berlaku sepanjang kehidupan kita di dunia. Ingat, dunia jambatan akhirat, tempat persinggahan kita memperbekalan untuk dibawa ke kampung asal kita, iaitu akhirat. Perjalanan di alam barzah merupakan keadaan yang penuh dengan huru-hara pada peringkat awal kematian, kerana kita akan mengharunya secara bersendirian. Agaknya bagaimanakah keadaannya? Sementara menanti hari kehancuran tersebut, tinggallah kita di alam kematian dengan cara bagaimanakah amalan kita di dunia dulu. Apabila sampai masanya kelak, berlakulah tiupan sangkakala. Maka ketika itu ranaplah seluruh alam semesta dan matilah sekalian jiwa. Pada masa yang ditentukan, berlakulah tiupan yang kedua. Tiupan ini membangkitkan semula manusia untuk menuju ke tempat perhimpunan di mana sekalian manusia akan berkumpul, iaitulah padang mahsyar. Di padang mahsyar kelaklah setiap dari kita akan menjalani pembentangan, dilayarkan, dipertontonkan suratan amalan. Kemudian dihisap, amalan apakah yang paling banyak kita lakukan, dan akhirnya ditimbang, yang baik atau burukkah yang lebih berat. Allahu Akbar, sesungguhnya hanya Allah dan Rasul yang kita harapkan akan membantu kita di titian sirat kelak. Semoga kita akan melapasinya dengan sepantas kilat menuju ke syurga. Ya Allah, ampunilah kami, peliharalah kami semua daripada azab api neraka. Oleh itu, marilah kita sama-sama meningkatkan amal kebaikan kita selagi kita hidup di dunia ini untuk menjadi jambatan hingga sampai ke syurga Allah, insya-Allah. Selain daripada hari akhirat, ada beberapa nama lain yang merujuk kepada hari akhirat. Ini berpandukan daripada Al-Quran. Yang pertama, Yaumul Qiyamah, bermaksud hari kiamat. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Surah Maryam ayat 95. Yang kedua, Yaumul Ba'si, yakni hari kebangkitan. Disebut dalam surah Rum ayat 56. وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ. Seterusnya, Yaumul Jam'i, hari perhimpunan, merujuk kepada ayat وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ. Yang keempat, Yaumul Hasrah, bermaksud hari penyesalan. Ianya disebut dalam surah Maryam ayat 39. وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Yang kelima disebut dalam surah Asy-Syu'ara ayat 82. Yaumuddin, yakni hari pembalasan. وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ. Kemudian Yaumul Khuruj, hari keluar, yang disebut dalam surah Qaf ayat 42. يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ. Dalam surah Qaf juga, ayat 34 disebut Yaumul Khulud, yang bermaksud hari berkekalan. Udkhuluha bisalamin dzalika yaumul khulud. Seterusnya, Yaumul Hisab, hari perhitungan. Innal ladzina yadhilluna an sabilillahi lahum azabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Surah Sad ayat 26. Dikenali juga dengan Yaumul Fasl, seperti mana disebut dalam surah As-Saffat ayat 21. Hadza yaumul fasli alladhi kuntum bihi tukadzibun.
Yang terakhir, wa nufikha fis sur, dzalika yaumul wa'id. Yaumul wa'id yakni hari ancaman. Surah Qaf ayat 20. Nama lain bagi akhirat tadi sebenarnya telah membayangkan kepada kita apakah yang akan bakal berlaku pada hari tersebut. Kita akan beramai-ramai dibangkitkan selepas kematian, keluar menuju ke tempat di mana kita dihimpunkan, iaitu di padang mahsyar. Di situ kita akan ditimbang amalan kita sama ada berat di sebelah kanan ataupun berat di sebelah kiri. Jika berat amalan di sebelah kiri, maka timbullah penyesalan yang tidak berguna lagi, kerana kita yakin hari akhirat itu hari yang kekal, yang tidak akan mengembalikan kita ke dunia untuk melakukan taubat. Maka sedarlah kita, hanya amalan yang baik diterima oleh Allah akan membantu kita untuk sampai ke syurga, dan yang sebenarnya kita akan sampai ke sana hanya dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana hebatnya amalan kita di dunia. Untuk ini, Ustazah berhenti untuk siri 1 dan kita akan berjumpa lagi untuk tajuk yang sama di siri yang kedua nanti. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.